عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat mata, kau diam membeku. Ku datang mendekati. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel seram kami. Hari ini, Abang Kopiah ingin menyampaikan sebuah cerita melalui email dari sahabat kami yang bernama Rosman, bukan nama sebenar beliau yang berasal dari Mersing, Johor Darul Takzim. Kisah ini dikatakan berlaku pada dirinya kira-kira 3 tahun yang lalu, di mana waktu itu beliau sedang bekerja sebagai seorang technician aircon bersama sebuah syarikat tempatan di situ. Matahari dah mula condong ke barat apabila van putih milik syarikatnya membelok masuk ke pekarangan sebuah homestay 2 tingkat di Endau. Di dalam van, Rosman mengelap peluh di dahi. Ikutkan hati, dia dah penat sangat, tapi memandangkan ini tugasan terakhir untuk minggu itu, dia gagahkan juga. Oleh kerana rumah homestay itu agak besar dan mempunyai 8 biji penghawa dingin untuk diserviskan pada hari itu, tugasan ini diberikan kepada Rosman dan rakan sekerjanya yang bernama Lan. Masing-masing membawa van syarikat sendiri, kata Rosman. Jam di tangannya menunjukkan sudah masuk pukul 6 petang ketika itu. Rosman pun memberhentikan vannya di luar rumah homestay itu sambil mengeluarkan tangga lipat dan juga alat perkakas servis penghawa dinginnya. Awal betul si Lan ni sampai. Kata tadi suruh aku pergi dulu. Dah sampai dulu pula. Bisik Rosman sendirian apabila terlihat van Lan berada di luar pekarangan rumah homestay itu. Tanpa membuang masa, dia mencapai beg peralatannya dan melangkah masuk ke dalam homestay rumah itu. Suasana di dalam rumah agak suram dan sejuk, walaupun pendingin hawa di ruang tamu belum dihidupkan. Assalamualaikum. Laung Rosman dari depan pintu rumah. Dia terlihat kawannya, Lan, sedang berdiri di atas tangga membersihkan penutup plastik unit pendingin hawa di dinding ruang tamu. Lan, aku buat 4 unit di atas. Kau settlekan yang 4 di bawah ni, boleh? Tanya Rosman kepada Lan. Anehnya, Lan tidak menjawab apa-apa. Beliau hanya menunduk dan memberi isyarat tangan okey sahaja. Kerana ingin menyiapkan tugasan itu dengan cepat, Rosman pun tanpa berfikir panjang meneruskan tugasannya di bahagian atas tingkat 2 rumah homestay itu. Kira-kira sejam kemudian, Rosman telah pun membuat servis ke penghawa dingin yang ketiganya. Orite, lagi 1 set terus selesai. Kata Rosman pada dirinya. Seketika kemudian, Rosman mendengar bunyi derap kaki naik ke tangga rumah. Seseorang melangkah masuk ke dalam bilik. Kedengarannya seperti Lan, lengkap dengan baju syarikat mereka dan pemutar skru di tangan. Lan terus panjat tangga untuk membuka penutup plastik unit pendingin hawa yang terakhir di dinding. Sambil menghulurkan kain buruk dan botol pencuci, Rosman mula rasa ada sesuatu yang tidak kena. Lan biasanya seorang yang becok. Kalau bekerja, ada sahaja cerita bola atau gosip kampung yang mahu dibualkannya. Tetapi petang itu, Lan langsung tidak membuka mulut. Lan, kau okey tak? Senyap je. Penat sangat ke? Tanya Rosman. Lan hanya mengangguk perlahan tanpa menoleh. Dia terus membuka skru dengan pergerakan yang sangat kaku, seolah-olah sebuah robot yang kehabisan bateri. Rosman mengerutkan dahi. Dia perasan satu lagi keanehan. Bau badan Lan hari ini sangat berbeza. Bukan bau peluh biasa selepas seharian bekerja, tetapi bau seperti tanah basah campuran kapur barus yang kuat. Kau pakai minyak wangi apa ni, Lan? Busuklah. Macam bau kubur. Seluruh Rosman cuba menceriakan suasana yang makin mencengkam. Lan tidak menjawab. Dia tiba-tiba memalingkan sedikit mukanya.
Di bawah remang cahaya senja yang menembusi tingkap, Rosman tersentak. Kulit tepi muka Lan kelihatan tersangat pucat, kebiru-biruan, dan matanya merenung kosong ke arah dinding, bukan pada skru yang sedang diputarnya. Lebih mengerikan, tangannya yang memegang pemutar skru itu kelihatan kaku dan kurus kering. Tiba-tiba, telepon bimbit di dalam poket seluar Rosman bergetar. Dia menyeluk saku dan mengeluarkan telepon. Nama pemanggil di skrin membuatkan darahnya terus tersirap hancur. Dengan tangan yang menggigil, Rosman menjawab panggilan tersebut sambil matanya tetap terpaku pada susuk tubuh yang sedang bertenggek di atas tangga itu. Wayman, Suara Lan kedengaran jelas dari corong telepon. Latar belakangnya bising dengan bunyi enjin lori. sorry Du, aku sakit perut gila tadi. Aku singgah tanda stesen minyak kat Pekan Endau ni. Kau tunggu kejap tau. Lagi 10 minit aku sampai homestay. Rosman terkedu. Lidahnya kelu. Kalau Lan yang sebenar berada di stesen minyak, siapa yang berada di atas tangga sekarang? Rosman perlahan-lahan mendongak. Makhluk yang menyerupai Lan itu berhenti memutar skru. Kepala makhluk itu perlahan-lahan berpusing, menghadap Rosman. Bukan sekadar menoleh, tetapi lehernya berputar hampir 180 darjah ke belakang. Wajahnya hancur sebelah, dengan senyuman menyeringai hingga ke telinga. Kau dah tahu ke? Bisik makhluk itu dengan suara yang garau dan bergema. Allahu Akbar. Tanpa berfikir panjang, Rosman mencampak beg peralatannya dan bertarung nyawa berlari keluar dari homestay tersebut. Dia melompat turun dari tangga rumah dan terus berlari ke arah jalan besar, meninggalkan van dan segala peralatan kerjanya. Semenjak peristiwa di Endau itu, Rosman serik untuk mengambil tugasan servis pendingin hawa pada waktu lewat petang. Apakah yang telah mengganggu Rosman di dalam homestay rumah itu? Adakah benar ada kelibat lain yang menyerupai kawan sekerjanya itu? Atau sekadar mainan mata Rosman sahaja kerana terlalu letih setelah seharian bekerja? Silalah like, komen dan share kisah ini. Hingga ke minggu hadapan saya, Abang Kopiah mengundurkan diri. Assalamualaikum dan selamat malam.